Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana kita masih lagi berada pada tajuk hadis-hadis berkenaan tentang solat. Dan kita ada lagi beberapa hadis untuk menghabiskan tajuk solat orang yang bermusafir dan berkenaan tentang qasar. Kitabus salatil musafirin, hadis-hadis berkenaan tentang solat orang yang bermusafir, dan berkenaan tentang wa qasriha, berkenaan tentang solat qasar. Maka semalam kita dah baca berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar serta Uthman bin Affan pada permulaan pemerintahan dia. Sewaktu musim haji, mereka akan menunaikan dua rakaat ketika mana musim haji. Maka berkenaan tentang, dan kemudian Uthman bin Affan selepas 6 tahun ataupun 8 tahun, beliau mula solat 4 rakaat ketika mana musim haji. Maka di sini sebenarnya nak menerangkan pandangan dan perbezaan pendapat para ulama. Maka dalam mazhab Syafi'i, daripada perbuatan Uthman yang 2 kemudian menjadi 4 rakaat, maka para ulama mazhab Syafi'i berpandangan bahawa pergi duduk dengan kakak lagi. Tak boleh, habis ada kelas. Nak pergi mana? Oh, nak tu. Nah, okey. Tak apa. Dia nak duduk sini. Nak ni, okey. Nah, adik. Duduk. Sekejap je. Dah, nah. Okey, duduk situ, duduk. Allahumma salli ala Muhammad. Maka para ulama mazhab Syafi'i menjadikan dalil Uthman bin Affan yang mana daripada 2 beliau solat 4 menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar ketika mana musim haji mereka solat 2 rakaat pada zaman mereka adalah kerana musafir. Mereka bermusafir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk lama di Mekah, Mina, Arafah dan juga Muzdalifah. Maka itu pandangan mazhab Syafi'i. Maka sebab itu seseorang yang tak musafir, yang bukan musafir, maka mereka perlu solat 4 rakaat secara itmam. Dan yang kedua adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan juga para ulama yang lain. Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat pada musim haji adalah kerana itu adalah amalan haji, bukan kerana musafir. Maka seseorang yang bukan musafir pun mereka kena solat 2 rakaat di Mina, Arafah dan Muzdalifah. Dan perbuatan Uthman bin Affan yang solat 4 rakaat pada musim haji tak dipersetujui oleh beberapa orang sahabat. Kita dah baca kisah Abdullah bin Umar semalam, dan hari ini adalah kisah Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Terus kata Abdurrahman bin Yazid, "Shalla bina Uthman bin Affan telah mengimamkan kami di Mina, dan beliau solat bi arba' rakaat, 4 rakaat. Beliau solat penuh. Sebab bagi pandangan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di Mina, Arafah adalah
kerana musafir 2 rakaat. Bila seseorang itu bukan musafir, maka kena solat 4 rakaat. Itu adalah ijtihad Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqila dzalika, maka telah dikatakan perbuatan tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud. Fastarja'a, maka Abdullah bin Mas'ud mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau tidak bersetuju dengan Uthman bin Affan. Kemudian beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah, aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, raka'ataini 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Abi Bakr As-Siddiq bi Mina, aku telah solat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di Mina, raka'ataini, juga 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Umar bin Al-Khattab, dan aku telah solat bersama Umar bin Khattab di Mina, raka'ataini, juga 2 rakaat. Falaita hazzi, malak alangkah baiknya aku beroleh hazzi sini. Falaita hazzi, maka alangkah baiknya aku beroleh bahagian yang besar min arba'i rakaat, dengan 4 rakaat yang aku tunaikan, rakaatan mutaqabbalatan, 2 rakaat yang diterima. Maka beliau pada waktu itu tetap, kalaulah solat bersama dengan orang ramai, dia solat 4. Tapi kalaulah solat bersendiri, maka beliau akan solat 2 rakaat. Maka ini adalah perbezaan pendapat di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. 1597 riwayat lebih kurang sama, baca sampai habis. Kat pintu Terus 1598. Daripada sahabat Nabi Harithah bin Wahab, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah bi Mina, aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Amana ma kana nas, pada waktu yang paling aman, wa aktsarah, dan paling ramai manusia, dan pada waktu itu kami telah solat 2 rakaat." Kenapa disebut perkataan aman? Kerana sebahagian orang menjadikan ayat yang ada di dalam Al-Quran, antaksuru minas salati in khiftum, bahawa kasar itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perkataan khauf, Maka bila tidak ada khauf, tidak ada ketakutan, maka tak boleh salat kasar. Maka di sini kata Harithah bin Wahab, sebenarnya bukanlah maksud khauf di situ sebagai salah satu syarat kepada solat qasar 2 rakaat. Kerana ketika mana kami berada di Mina, maka kami telah solat 2 rakaat. Walaupun itulah keadaan yang paling aman dan paling banyak manusia. Terus baca. Daripada Harithah bin Wahab Al-Khuzai, qala, beliau berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah, aku telah solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, wan nasu aktsar, dalam keadaan manusia berada pada jumlah yang paling ramai pada waktu itu. Fa shalla rak'atain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat 2 rakaat pada Hajjatul Wada'." Maka yang pertama kita boleh belajar daripada hadis ini bahawa kalaulah tidak ada ketakutan sekalipun, asalkan ada syarat musafir, dan ketika mana asalkan ada syarat musafir, maka pada waktu itu boleh untuk qasar. Dan adapun maksud daripada ayat Al-Quran, antaksuru minas salati in khiftum, maka itu bukanlah syarat untuk diharuskan dibolehkan qasar. Qala Muslim, beliau adalah adik-beradik yang sama ibu dengan Ubaidullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terus bab yang seterusnya berkenaan tentang solat di rumah pada waktu hujan. Maka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hujan lebat pada waktu yang pertama, iaitu pada waktu Zuhur contohnya, ataupun pada waktu Maghrib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perintahkan muazzin untuk pada waktu itu melaungkan pengumuman untuk solat di rumah. Kita baca dulu untuk mudah faham. Maka zaman kita dah jarang dengar sunnah ini, sebab orang yang berulang alik ke masjid, mereka ada kereta,
mereka ada payung, mereka pada waktu itu ada jalan yang elok kebanyakannya, maka pada waktu itu tak adalah sampai sampai lecak yang terlalu banyak dan juga sebagainya. Okey. Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Fi hadhil ahadith, pada hadis-hadis yang bakal kita baca berkenaan tentang solat di rumah. Dalilun adalah dalil ala takhfifi amril jamaah, keringanan berkenaan tentang solat berjemaah fil matar pada waktu hujan, minal a'zar, dan ianya termasuk daripada keuzuran. Bila hujan lebat, maka keuzuran untuk tidak menunaikan solat berjemaah pada zaman Nabi. Sebab zaman Nabi ketika mana hujan, maka belecak jalan. Mereka tak ada sistem perparitan dan juga mereka tak adalah kereta kenderaan yang boleh melindungi mereka daripada hujan. Wa annaha mutaakkidah, dan sesungguhnya ianya ditekankan, iaitu solat Jumaat, solat berjemaah ditekankan idza lam yakun uzrun, apabila tidak ada uzur. Macam zaman kita dah tak ada uzur untuk pada waktu itu solat berjemaah pada waktu hujan kebanyakan orang, sebab ada kereta, ada kenderaan, ada payung, ada baju hujan dan sebagainya. Maka kata Imam Nawawi, bila tidak ada keuzuran, maka solat berjemaah adalah ditekankan. Wa annaha masyru'ah liman takallafa al-ityanu ilaiha, dan solat berjemaah tetap disyariatkan walaupun pada waktu hujan bagi sesiapa yang mampu untuk melakukannya, wa tahammal al-masyaqqah, dan sanggup untuk menanggung kesusahan dalam untuk menunaikannya. Kerana Nabi sallallahu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, liyusalli man syaa'a fi rahlih, barang siapa yang mahu maka bolehlah solat di rumahnya. Dan barang siapa yang mahu, maksud hadis tersebut, bolehlah dia solat di masjid ataupun surau. Wa annaha masyru'atun fi safar, dan solat berjemaah walaupun waktu bermusafir disyariatkan, maka apatah lagi kalaulah waktu hujan, lagi-lagilah dituntut dan disyariatkan jika mampu. Wa annal azana masyru'un fi safar, dan sesungguhnya azan disyariatkan dalam permusafiran. Dan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Nabi SAW bersabda, maka apakah perkataan yang digunakan untuk memaklumkan kepada orang ramai untuk solat di rumah ketika mana zaman Nabi SAW pada waktu hujan yang lebat, Nabi akan menyuruh muazzin melaungkan, ala sallu fi ri'alikum, ketahuilah solatlah kamu di rumah masing-masing. Fi nafsil azan, maka perkataan ini pada waktu itu dilaungkan di dalam azan. Di dalam azan. Maksudnya salah satu daripada perkataan azan pada waktu hujan yang lebat, Nabi akan suruh muazzin melaungkan, ala sallu fi ri'alikum, ketahuilah solatlah kamu di rumah kamu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa fi hadis Ibn Umar, namun pada hadis Abdullah bin Umar, perkataan ini adalah di hujung azan. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, nanti kita baca, sewaktu tengah-tengah azan, Nabi SAW suruh untuk menyebut perkataan ini. Dalam hadis Abdullah bin Umar, di hujung azan. Maka mana satu yang betul dalam mazhab Syafi'i? Wal amrani jaizan, kedua-duanya boleh. Nak sebut ala sallu fi rihalikum, ketahuilah solatlah kamu di rumah masing-masing, tengah-tengah azan pun boleh, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ataupun di hujung azan pun boleh, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu perkataan ini kita biasa dengar pada waktu zaman dulu ketika mana waktu PKP tak dibenarkan untuk datang masjid, maka disuruh untuk muazzin melaungkan perkataan ini bila dah habis azan, ala sallu fi rihalikum, ketahuilah solatlah kamu di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Dan maka ditekankan pada waktu itu untuk solat di rumah pada waktu itu. Dan ini adalah perkataan yang Nabi SAW suruh muazzin laungkan ketika mana hujan lebat pada zaman Nabi SAW. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fayajuzu, maka boleh untuk menyebut perkataan ala sallu fi rihalikum ketika mana tengah azan ataupun selepas azan. Li thubuti sunnah, kerana ada dalil daripada Nabi bagi kedua-dua situasi. Tapi mana satu lebih afdal?
Kata Imam Nawawi, lakinna qawlahu ba'dahu ahsan. Melaungkan perkataan ini bila dah habis azan adalah lebih afdal. Ala sallu fi rihalikum. Ketahuilah, solatlah kamu di rumah kamu. Ketika mana pada waktu hujan yang lebat pada zaman Nabi. Okey, supaya tidak mengganggu pada waktu itu rentak azan ataupun pada waktu itu susunan yang biasa didengari daripada azan. Okey, baca hadis. Maka dalam situasi Nabi adalah berkenaan tentang hujan lebat. Sebab para sahabat mereka sangat-sangat menjaga solat berjemaah. Mereka sangat menjaga 5 waktu. Maka ketika mana hujan lebat, maka Nabi SAW tak nak para sahabat pada waktu itu dalam keadaan lecak. Dalam keadaan hujan lebat. Pada waktu itu boleh membahayakan mereka. Sebab zaman tersebut tidak ada parit ataupun longkang, maka kadang-kala air daripada gunung akan turun dengan sangat laju dan sehingga boleh membawa kepada kematian dan sebagainya ketika mana mereka berjalan di luar daripada rumah mereka. Terus baca 1600. Sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma azana telah melaungkan azan untuk salat fi lailatin pada satu malam zata bardin yang sangat sejuk warihin dan sangat kuat angin. Maka dalam hadis ini menunjukkan pada waktu itu tak hujan, sekadar ada angin yang sangat kuat dan pada waktu itu sejuk yang amat. Faqala, maka Abdullah bin Umar ketika mana azan berkata, ala ketahuilah, sallu fir rihal, salatlah kamu di rumah masing-masing. Kemudian beliau berkata adalah Nabi SAW, ya'murul muazzin, akan menyuruh muazzin, idza kanat lailah, apabila sesuatu malam tersebut baridatun, sangat sejuk, zatu matar, angin hujan yang kuat, hujan yang lebat, yaquluh, Nabi akan bersabda untuk muazzin melaungkan, ala ketahuilah, sallu fir rihal, salatlah kamu di rumah. Maka hujan yang lebat yang pada waktu itu menjadikan seseorang itu tak boleh pergi ke masjid. Kerana tak ada kenderaan, tak ada payung, tak ada baju hujan. Jalan pada waktu itu adalah pasir dan tanah. Maka pada waktu itu boleh untuk solat di rumah. Terus. Minta maaf. Terus. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala rumah annahu nada, bahawa sesungguhnya beliau telah melaungkan azan untuk salat. Fi lailatin, pada satu malam, zata bardin yang sangat sejuk, warihin, dan angin yang kuat, wa matarin, ada penambahan pada riwayat ini hujan yang lebat. Maka di hujung azan, yang ini gariskan, akhiri nida'i, ini yang kita sebut dalil untuk perkataan ini disebut di hujung azan. Maka berkata Abdullah bin Umar di hujung azan setelah dia habis azan, apa? La ilaha illallah. Barulah beliau sebut, ala sallu fi rihalikum, ketahuilah kamu, salatlah kamu di rumah masing-masing. Ala sallu fi rihal, ketahuilah kamu, salatlah kamu di rumah. Kemudian beliau berkata, inna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi SAW, kana ya'murul muazzin, adalah baginda memerintahkan pada muazzin, idza kanat, apabila waktu malam tersebut baridatun, sangat sejuk, au zatu matar, ataupun hujan yang lebat, fi safari, termasuklah ketika mana dalam permusafiran, maka Nabi bersabda, ala sallu fi rihalikum, ketahuilah, salatlah kamu di rumah masing-masing. Maka daripada sini kita nampak bahawa ada keuzuran untuk tidak menunaikan solat fardu berjemaah. Akan tetapi kita dah baca penerangan Imam Nawawi sebentar tadi, bahawa kalaulah tidak ada keuzuran, macam zaman kita tak ada keuzuran, ada payung, ada kenderaan yang boleh melindungi daripada hujan, maka pada waktu itu ditekankan untuk solat berjemaah di masjid dan surau. Terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah melaungkan azan untuk solat bi Dajnan. Dajnan adalah nama sebuah bukit. Sebab itu lihat baris yang terakhir, Jabalun ala baridin min Makkah. Sebuah bukit yang terletak jarak perjalanannya satu barid daripada Mekah. Barid ini maksud asalnya adalah tempat berehat.
Maka orang-orang yang terdahulu, mereka ada sediakan tempat asas untuk berehat. Macam R&R. Cuma bukanlah macam zaman kita. Dia ada sekadar tempat untuk mengambil air dan sebagainya. Maka disebut sebagai satu barit. Ini adalah satu jarak perjalanan yang kebiasaannya seseorang itu akan berehat bila tiba di situ. Kemudian riwayat yang baki ni adalah lebih kurang sama dan Nabi bersabda, ala ketahuilah, sallu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah masing-masing. Perkataan sallu yang merupakan perintah. Adakah perintah itu mesti diikuti ataupun perintah itu adalah salah satu bentuk daripada galakan ataupun izin kebenaran? Maka itu akan diterangkan dalam hadis berikut. Walam yu'id thaniyatan, dan tak diulang kali kedua. Ala sallu fir rihal, daripada kata-kata Abdullah bin Umar. 1603 baca. Terima kasih banyak-banyak Anwar, jazakumullah khairah. Terus baca. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW fi safarin, dalam satu permusafiran. Famutirna, maka telah turun hujan. Faqala, maka Nabi bersabda, liyusalli, maka hendaklah menunaikan salat. Man syaa, sesiapa yang berkehendak. Maka kata Imam Nawawi, kita dah baca tadi, yadullu ala annal amra jaizan, nak menunjukkan bahawa kedua-duanya boleh. Sama ada nak solat di rumah kerana hujan pun boleh. Dan zaman dulu pun masjid bukan macam zaman kita. Zaman dulu Masjid Nabawi hanyalah ditutup dengan pelepah-pelepah kurma. Maksudnya kalaulah hujan, habis banjir, lecak, basah Masjid Nabawi dan sebagainya. Maka sebab itu Nabi SAW tak mahu menyusahkan para sahabat, minta maaf, tak mahu menyusahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebentar. Okey. Maka Nabi SAW suruh para sahabat untuk menunaikan solat di rumah masing-masing. Tapi perkataan mansyak menunjukkan dua-dua boleh. Kalaulah dia tetap nak datang, solat berjemaah pun boleh. Lalu arahan yang ada dalam hadis yang kita baca, sallu, solatlah kamu, menunjukkan bukanlah arahan wajib tetapi sebagai cadangan dan galakan. Terus. Maka ini bermula hadis Abdullah bin Mas'ud. Tadi kita dah belajar hadis Abdullah bin Umar. Beliau menyebut perkataan ala sallu fi rihalikum di hujung azan. Solatlah kamu di rumah masing-masing disebut di hujung azan. Cuma riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau sebut bahawa perkataan ini Nabi suruh sebut di tengah-tengah azan. Maka yang mana satu boleh? Kedua-duanya adalah boleh dalam mazhab Syafi'i. Sebab kedua-duanya adalah hadis yang sahih dan hadis yang kuat dan tidak perlu untuk membatalkan antara satu sama lain sebab ada kemungkinan kadang-kala Nabi suruh sebut di tengah dan kadang-kala Nabi SAW suruh sebut di hujung. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda kepada muazzin baginda, fi yaumin matirin, pada hari yang hujan lebat, idza qulta, baginda bersabda apabila kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali waktu azan, maka sabda Nabi, fala taqul, maka janganlah kamu sebut hayya 'alas salah, sebab hayya 'alas salah ajak orang datang ke masjid dan surau, tetapi sebutlah kamu sallu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah masing-masing. Maka ketika mana hujan lebat dan pada waktu itu sukar untuk datang, maka Nabi suruh untuk para sahabat solat di rumah masing-masing. Qala, terus. Maka seolah-olah manusia, iaitu para tabi'in yang hidup pada zaman Abdullah bin Abbas, istankaru, mereka tidak bersetuju dengan hadis ini. Bukan kerana mereka tak bersetuju dengan itu adalah sabdaan Nabi, tetapi mereka tak percaya yang Nabi SAW suruh begitu. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ata'jabuna min dzah, adakah kamu merasa takjub dan hairan tentang itu? Qad fa'ala dha, telah melakukan perkara ini orang yang lebih baik daripadaku. Itulah Nabi SAW. Innal jumu'ata azmatun, sesungguhnya solat Jumaat adalah satu azmah, satu benda yang besar, satu tanggungjawab yang besar. Wa inni karihtu an uhrijakum, maka dan sesungguhnya aku tidak suka
untuk menyusahkan kamu, untuk tetap datang ketika mana hujan. Zaman tersebut bukan macam zaman kita, dah ada jalan tar, dah ada sistem perparitan, dah ada segalanya. Zaman dulu hanya tanah, maka bila hujan, maka berlecak, mengotorkan pakaian, kadangkala banjir kerana tidak ada sistem perparitan zaman dulu. Maka berkata Abdullah bin Abbas, fatamshu, lalu kamu akan berjalan, fitin, di dalam lecak, waddahdi, dan juga dalam keadaan licin tergelincir. Terus 1605, baca sampai habis. Terus laju sikit. Terus 1660 riwayatnya lebih kurang sama. Baca sampai habis. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada menyebut perkataan Nabi SAW. 1607 baca. Maka hadis ini berkenaan tentang solat Jumaat. Maka solat Jumaat pun Abdullah bin Abbas pernah pada waktu itu selepas solat Jumaat, beliau menyuruh orang untuk tidak datang bagi solat asar. Dan sebenarnya daripada sini menjadi dalil, nanti kita akan baca bahawa sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah contoh perintah untuk solat di rumah, maka itu pada mana-mana solat pun boleh. Cuma nanti kita akan belajar berkenaan tentang jamak ketika mana hujan untuk orang yang datang solat berjemaah. Ke kita dah belajar dah tu? Jamak ketika mana hujan. Dah baca dah hadis dia? Belum. Nanti kita akan belajar berkenaan tentang solat jamak ketika mana hujan bagi orang yang datang solat berjemaah. Maka orang yang dah datang solat berjemaah di masjid, kalaulah hujan turun lebat pada waktu zuhur ataupun maghrib, maka Nabi SAW akan suruh mereka solat jamak supaya mereka tak perlu datang masjid ketika mana solat asar, sebab mereka dah selesai solat. Ketika mana hujan, dan ketika mana susah untuk datang lagi ke masjid bagi solat asar dan ada syarat-syarat dia. Yang mana ini pun dah tak ada kebiasaan di tempat kita kerana kemudahan yang banyak. Adanya kenderaan, adanya payung, adanya baju hujan, adanya jalan yang elok dan sebagainya. Cumanya perintah untuk solat di rumah, maka ini pada mana-mana solat pun boleh. Walaupun asar, walaupun isyak, walaupun subuh, apabila hujan lebat dan menyukarkan orang untuk datang, maka diperintahkan untuk pada waktu itu solat di rumah di dalam azan. Tetapi untuk solat jamak ketika mana hujan, hanya boleh pada situasi jamak taqdim sahaja. Iaitu ketika mana solat zuhur, maka disolatkan sekali dengan asar. Maghrib, disolatkan sekali dengan isyak. Maka situasi jamak takhir tak boleh. Kita akan baca ketika mana tiba hadis-hadisnya. Terus baca. Muazzin kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah melaungkan azan yaumal Jum'ah pada hari Jumaat. Fi yaumin matir, pada hari yang hujan lebat. Fadzakarah, maka disebutkan riwayat yang lebih kurang sama dengan Ibnu Ulayyah. Waqal, terus. Dan aku tidak suka yang kamu perlu berjalan fiddahdi, pada lecak tanah, wazalal, dan dalam keadaan yang licin dan pada waktu itu mudah tergelincir. Terus 1608. Maka ketika mana hari Jumaat juga, Abdullah bin Abbas pernah suruh orang untuk tidak datang kerana hujan yang amat lebat. Fi yaumin Jum'ah, pada hari Jumaat. Fi yaumin matir, pada hari yang hujan lebat. Maka Abdullah bin Abbas perintahkan untuk muazzin dia melaungkan, ala sallu fi rihalikum, ataupun ala sallu fi rihal, solatlah kamu di rumah masing-masing. Terus
Maka beliau telah berkata, telah melakukan ini orang yang lebih baik daripadaku, iaitu Nabi SAW. Namun telah kita sebutkan pada waktu itu oleh Imam Nawawi bahawa itu adalah bagi orang yang sukar dan susah untuk datang kerana situasi hujan yang pada zaman tersebut pada waktu itu menyukarkan perjalanan. Tidak ada pada waktu itu kenderaan yang berbumbung dan sebagainya. Adapun pada zaman kita, kenapa tak diamalkan? Sebab dah terlalu banyak kemudahan. Ada setengah rumah daripada rumah ke masjid tak basah pun, sebab di rumah ada bumbung, di masjid surau pun ada bumbung, ada laluan pejalan kaki berbumbung dan sebagainya. Terus Abdullah bin Abbas telah memerintahkan muazzinnya fi yaumi Jum'ah, pada hari Jumaat, wa fi yaumin matir, dan juga pada hari-hari yang hujan lebat. Binahwi hadis yang riwayat yang lebih kurang sama, beliau akan perintahkan muazzin dia untuk melaungkan ala sallu fi rihalikum. Ketahuilah, solatlah kamu di rumah masing-masing. Bab yang seterusnya berkenaan tentang jawazi, harus dan boleh salatin nafilah, solat nafil. Solat nafil di sini maksudnya adalah nafil mutlak. Ala dabbah, di atas kenderaan. Fi safar, sewaktu bermusafir. Haitsu tawajjahat, ke arah mana pun kenderaan tersebut menghadap. Maka kalaulah waktu sedang bermusafir, dalam kenderaan, dalam kereta api, dalam bas, dalam penerbangan, dalam apa, untuk solat nafil sahaja. Untuk solat nafil sahaja, maka boleh solat ke arah mana pun tanpa perlu menghadap kiblat. Dan ini hadis-hadis yang bakal kita baca. Maka ketika mana dalam permusafiran, 1. Solat nafil, 2. Maka ke arah mana pun pada waktu itu kenderaan tersebut menghadap, kita tak perlu mencari kiblat. Kita solat ke arah mana kenderaan tersebut menghadap, maka boleh untuk solat nafil. Jom kita baca hadisnya, 1610. Terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan solat subhatahu, solat nafil baginda. Maka ini jelas perkataan subhatahu bahawa ini merujuk kepada solat nafil. Dan bagaimana Nabi solat nafil? Haitsuma tawajjahat bihi naqatuh, ke arah mana pun pada waktu itu unta baginda menghadap, ke arah mana pun. Maka menunjukkan pada waktu itu tidak perlu menghadap kiblat ketika mana dalam permusafiran dan ketika mana seseorang itu dia solat nafil. Adapun solat fardu tidak boleh, perlu menghadap kiblat. 1611 baca. Sesungguhnya Nabi SAW kana yusalli, baginda menunaikan salat ala rahilatih, di atas kenderaan baginda, tanpa perlu berdiri, tanpa perlu turun, tanpa perlu duduk. Haitsu tawajjahat, ke arah mana pun kenderaan tersebut menghadap. Terus 1612. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW menunaikan solat, wa huwa muqbilun, dalam keadaan baginda sedang datang, min Makkah, daripada Mekah menuju ke Madinah. Maka dalam situasi ini kiblat dia ke arah mana bagi Nabi? Arah belakang. Sebab Nabi datang daripada Mekah nak balik ke mana? Madinah. Maka pada waktu itu kata Abdullah bin Umar, ala rahilatih, baginda Nabi SAW solat di atas unta baginda. Haitsu kana wajhuh, ke arah mana pada waktu itu kuda tersebut menghadap, unta tersebut menghadap. Maksudnya Nabi solat sunat membelakangkan kiblat menghadap Madinah pada waktu itu. Maka ini menjadi dalil solat nafil tak perlu berdiri, boleh solat dalam keadaan duduk di atas kenderaan. Tak perlu menghadap kiblat, boleh solat menghadap ke arah mana pun, asalkan ianya adalah solat nafil, bukannya solat fardu. Terus. Dan berkenaan tentang solat nafil ketika mana dalam permusafiran inilah telah turunnya ayat, fa aynama tuwallu, maka ke arah mana pun tuwallu, kamu hadapkan dirimu,
Fasamma, maka di arah itulah wajhullah, arah yang diredai oleh Allah. Ya hati ya, kenapa? Sini. Kenapa? 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 Nak apa? Nak air? Nak air sini, air. Nah, hati ya. Maka maksud ayat yang ada dalam suratul Baqarah, ayat 115, ada orang menjadikan dalil bahawa tak perlu menghadap kiblat walaupun solat fardu. Tak perlu menghadap kiblat. Padahal dengan jelas Abdullah bin Umar berkata wafihi, dan berkenaan tentang peristiwa Nabi SAW menghadap ke arah mana pun ketika mana solat nafil, maka ayat ini turun, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, menghadaplah ke arah mana pun ketika mana solat nafil. Lalu ayat ini tak boleh dijadikan dalil bahawa untuk solat fardu tak payah menghadap kiblat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dan ini ada dijadikan dalil bagi orang yang pada waktu itu tidak mendalami apa Al-Quran dengan sepenuhnya, sekadar dengan terjemahan, maka dia baca ayat ini secara zahir tanpa melihat kepada sebab turunnya ayat. Kenapa apa pada waktu bila ayat tersebut turun, maka mereka menjadikan dalil tak perlu menghadap kiblat ketika mana solat fardu, istidlal yang pada waktu itu tidak tepat. Kerana Abdullah bin Umar menjelaskan ayat ini turun bila? Ketika mana Nabi SAW solat nafil menghadap ke arah mana pun ketika mana baginda pada waktu itu solat. Jelas ke jelas? Terus baca 1613, baca. Maka Imam Muslim sekali lagi membawa riwayat yang lain nak menerangkan ayat 115 daripada suratul Baqarah tak boleh dijadikan dalil bahawa boleh solat ketika mana fardu pun menghadap ke arah mana pun. Tak boleh. Banyak orang gunakan ini ketika mana bermusafir. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, menghadaplah ke arah mana pun, maka di situ adalah arah yang diridai oleh Allah. Mereka gunakan untuk solat fardu. Padahal kata Abdullah bin Umar, fi hadza nazalat, ayat ini telah turun berkenaan tentang solat nafil yang Nabi SAW tunaikan di atas kenderaan tanpa Nabi menghadap ke arah kiblat. Terus 1614. Maka hadis ini lebih jelas daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah melihat Nabi SAW menunaikan solat, iaitu solat nafil, berdasarkan hadis yang kita dah baca sebelum ini. Nabi SAW sedang menunaikan solat ala himarin, di atas seekor keldai, wahwa mutawajjih, dan pada waktu itu baginda sedang menghadap ila Khaybar, ke arah Khaybar. Dan kita semua tahu Khaybar menghadap ke arah utara, Mekah daripada Madinah terletak di arah selatan. Bererti pada waktu itu Nabi membelakangkan kiblat, menghadap ke arah bertentangan daripada kiblat. Adakah boleh? Boleh untuk solat nafil. Maka ketika mana dalam musafir, seseorang itu untuk solat nafil, boleh di atas kenderaan, tak perlu berdiri. Boleh pada waktu itu menghadap arah mana pun, tak perlu menghadap kiblat. Maka ini adalah untuk solat nafil dalam permusafiran. 1615 baca. Maka daripada Sa'id bin Yasar, sesungguhnya beliau pernah berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bi tariqi Makkah, dalam perjalanan menuju ke Makkah. Berkata Sa'id bin Yasar, falamma khasyitu subah, maka apabila aku takut solat subuh akan masuk, dan pada waktu tu beliau belum lagi solat witir, maka aku telah turun dan menunaikan witir. Maksudnya turun daripada kenderaan dia dan menunaikan witir. Minta maaf. Okey. Fa'autartu, maka beliau telah turun daripada kenderaan dia dan tunaikan solat witir.
Summa adraktuhu, kemudian aku mendapatkan kembali Abdullah bin Umar yang telah mendahului aku berjalan di depan. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, aina kunta? Tadi kamu ke mana? Maka aku menjawab, khasyitul fajar, aku takut subuh akan masuk. Fanazaltu, maka aku turun daripada kenderaanku, fa'autartu, dan aku telah menunaikan solat witir. Maka Abdullah bin Umar berkata, alaysa laka fi Rasulillah, adakah tidak cukup bagi kamu pada Nabi SAW uswah, adanya ikutan? Fakultu, maka aku berkata, bahkan wallahi demi Allah. Maka berkata Abdullah bin Umar, inna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi SAW, kana yutiru, baginda Nabi SAW menunaikan solat witir alal ba'ir, di atas unta. Maka daripada sini kita belajar bahawa untuk solat-solat sunat selain daripada nafil, maka pada waktu itu boleh ditunaikan secara duduk di atas kenderaan. Baca baris yang kedua, fi hadzal ahadis. Maka kata Imam Nawawi, fi hadzal ahadis, pada hadis-hadis yang telah kita baca, kadang jatuh benda tu. Atiyah, tak nak main tu, nanti jatuh. Sini. Sini Kak Abi. Sini. Oh, kenapa? Nak makan biskut? Kan dah bawa makan tadi. Kenapa? Kakak tu kacau. Sini, Atiyah. Abi tengah mengajar ni. Sini. Kakak ada kelas. Sini. Ya? Apa? Nak tu? Tu orang punya. Okey, Assalamualaikum semua. Dia tanya, wangi tak dah mandi? Dia tunjuk baju dah mandi. Apa? Mana? Show apa? Nak tu? Nak ni, tisu? Dah, satu je. Kakak ada kelas, tak nak bising-bising. Pergilah Aisyah ngaji sekali dengan ustazah, okey? Allahumma salli ala. Mana hadis berapa tadi kita? 1615. Okey. Maka kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan witir di atas kenderaan. Maka di sini Imam Nawawi mensyarahkan panjang lebar fi hadzal ahadits, pada hadis-hadis ini menunjukkan harus dan boleh untuk menunaikan solat nafil ala rahilah, di atas kenderaan. Bila? Fi safar, ketika mana di dalam sewaktu permusafiran. Adakah perlu menghadap kiblat ketika mana solat di atas kenderaan waktu musafir? Haitsu tawajjahat, ke arah manapun kenderaan tersebut bawa. Wa hadza jaiz, dan perkara ini adalah boleh mengikut kesepakatan para ulama. Namun pada waktu itu ada syarat dia. Apakah syarat dia? Wa syartuhu, dan syaratnya permusafiran tersebut tidaklah boleh permusafiran maksiat. Kenapa, Dik? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tak boleh permusafiran maksiat. Maka apakah contoh permusafiran maksiat? Maka dibawakan contoh di sini. Wa huwa man safara li qat'i tariq. Contohnya seseorang itu dia nak merompak ataupun mengambil barang orang tanpa hak. Maka itu adalah permusafiran maksiat. Aw li qitalin bighairi haq, nak pergi bunuh orang. Aw aqan walidah, dalam keadaan dia derhaka pada ibu bapa dia. Aw abiqan min sayyidi, hamba yang lari daripada tuan dia. Isteri yang pada waktu itu derhaka kepada suami dia. Dan juga pada waktu itu banyak lagi contoh yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sawa'un qasirus safar wa tawiluh, sama ada permusafiran tersebut jauh ataupun dekat, maka boleh untuk solat di atas kenderaan, iaitu solat nafil, bukan solat fardu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fayajuzut tanafful, maka dibolehkan untuk solat nafil ala rahilah, di atas kenderaan, fil jami' pada setiap keadaan di sisi kami dan juga di sisi majoriti para ulama. Namun wala yajuzu fil balad, kalaulah berada dalam kawasan bandar kita, tempat kita berada, contohnya saya Shah Alam dan Petaling, maka tak boleh. Berada di bandar kita, tak boleh. Tapi kalaulah permusafiran itu keluar daripada bandar kita, maka kata para ulama adalah boleh.
Wa an Malik, daripada Imam Malik rahimahullah, bahawa tidak boleh solat di atas kenderaan tanpa menghadap kiblat kecuali pada permusafiran yang diharuskan dan dibolehkan untuk solat qasar. Maka ini adalah pandangan Imam Malik. Tapi mazhab Syafi'i, permusafiran tu jauh ataupun dekat boleh, asalkan bukannya berada di dalam bandar, iaitu dalam bandar, di dalam tempat yang kita tinggal dan sebagainya. Kemudian perenggan yang seterusnya, wa fihi dalilun ala annal maktubah. Hadis ini yang kita baca tadi bila bila Abdullah bin Umar sebut tentang suhbah, iaitu tentang solat nafil, maka daripada sini menjadi dalil bahawa solat fardu la tajuzu, tidak boleh untuk ditunaikan kecuali mestilah menghadap kiblat. Wala ala dabbah, solat fardu tidak boleh ditunaikan di atas kenderaan secara duduk. Wahadha mujma' alaih, dan inilah pendapat yang disepakati oleh para ulama, illa, kecuali pada situasi yang benar-benar adanya khauf, adanya ketakutan, seperti mana pada situasi perang dan sebagainya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam mazhab Syafi'i, hukum asalnya tidak boleh solat duduk, tidak boleh solat tidak menghadap kiblat untuk solat fardu. Tak boleh. Tidak boleh. Sebab itu kalaulah ikut hukum yang asal, walaupun sekarang ini dah ada beberapa fatwa yang pada waktu itu mengatakan boleh tanpa perlu ulang solat di dalam kapal terbang. Solat duduk di dalam kapal terbang. Cumanya daripada banyak-banyak penerbangan yang saya sangat suka adalah penerbangan Saudi. Bahkan lebih baik daripada Malaysia Airlines. Malaysia Airlines dulu boleh dan sekarang ni dah tak boleh. Maka Saudi Airlines, setiap penerbangan dia pada waktu itu ada tempat solat yang boleh memuatkan antara 4 ke 6 orang. Penerbangan Saudi. Siap ada arah kiblat lagi. Penerbangan Saudi adalah penerbangan yang pada zaman kita dia masih lagi kekalkan adanya tempat solat. Walhal kalaulah dia tempat solat tu dia letak seat, maka dia boleh untung berpuluh ribu. Satu seat orang bayar, kalaulah daripada Malaysia nak ke sana 4,500. Kalaulah boleh muat 8 seat, berapa banyak dia boleh untung. Tetapi pada waktu itu dia masih lagi kekalkan ada ruang solat yang besar, ada tirai kalaulah muslimat nak solat, dan kemudian pada waktu itu ada arah kiblat dan sebagainya di tempat solat tersebut. Maka hukum yang asal dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama, solat fardu mestilah ditunaikan secara berdiri dan juga mestilah ditunaikan dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Maka sebab itu kalaulah seseorang itu dia solat dalam keadaan duduk, walhal boleh berdiri. Apa maksud boleh berdiri? Sebab dalam penerbangan pada waktu itu boleh berdiri. Bukanlah kita kena duduk sentiasa kecuali ada angin, ada angin dan sebagainya. Tapi boleh berdiri. Kita boleh berdiri nak tunggu bilik air. Kita boleh berdiri pada waktu itu nak berjalan ke sesuatu tempat. Maka boleh berdiri. Maka ketika mana dalam situasi boleh berdiri, maka pada waktu itu tidak dibenarkan untuk solat fardu dalam keadaan duduk dan tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu kalaulah seseorang itu dia solat fardu dalam keadaan duduk dan ataupun tidak menghadap kiblat, maka kata Imam Nawawi kena ulang solat dia. Kena ulang solat dia. Mudah-mudahan Malaysia Airlines
Minta maaf. Maka hadis ini, hadis 1618 menjadi dalil bahawa Nabi tidak pernah solat fardu dalam keadaan duduk di atas kenderaan dan tidak pula dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Bererti semua hadis-hadis yang kita baca tadi adalah untuk solat nafil, untuk solat yang bukan fardu. Terus baca. Adalah Nabi SAW yusabbih, menunaikan solat nafil ala rahilah, di atas tunggangan baginda, qibala ayyi wajhin tawajjah, ke arah mana pun menghadap tunggangan baginda, maksudnya walaupun bukan ke arah kiblat. Wa yutiru alaiha, dan baginda juga menunaikan solat witir di atas unta baginda, ghaira annahu, kecuali sesungguhnya baginda tidak pernah menunaikan di atas unta kenderaan baginda al-maktubah, solat fardu. Maka ini dalil yang jelas, solat fardu maka Nabi tidak pernah menunaikan di atas kenderaan, di atas tunggangan baginda. Jelas ke jelas? Terus 1619. Beliau sesungguhnya telah melihat Nabi SAW yusalli, menunaikan solat as-subhah, as-subhah, solat sunat, solat nafil, bil-laili, pada waktu malam. Maksudnya Nabi kalaulah bermusafir, solat malam Nabi SAW tunaikan di atas kenderaan, di atas tunggangan. Terus fis safar, di dalam permusafiran, ala zahri rahilatih, di belakang tunggangan baginda, haitsu tawajjahat, ke arah mana pun binatang tersebut menghadap. Terus 1620. Kami telah bertemu dengan Anas, kata Anas bin Sirin, kami telah bertemu dengan Anas bin Malik hina qadima, ketika mana beliau datang daripada Syam. Fatalaqainahu, kami telah menemui beliau di tengah perjalanan di tempat yang bernama Ainut Tamar. Faraaituhu, maka aku telah melihat Anas bin Malik menunaikan solat di atas keldai beliau, wa wajhuhu, dan pada waktu itu wajah beliau zakal janib, menghadap ke arah tersebut. Wa auma'a Hammam, perawi yang bernama Hammam mengisyaratkan pada waktu itu wajah Anas bin Malik menghadap ke arah kiri kiblat. Kalaulah kiblat lurus, dia tak menghadap ke arah kiblat. Faqultu lahu, maka aku telah bertanya kepada Anas bin Malik, ra'aituka, aku melihat tuan telah solat tanpa menghadap kiblat. Berkata Anas bin Malik, laula anni ra'aitu Rasulullah, kalaulah aku tidak pernah melihat Nabi SAW melakukannya, lam af'alhu, pasti aku tidak melakukannya. Maka daripada sini menjadi dalil, seseorang yang dalam bermusafir, sama ada jauh ataupun dekat, cuma bukan dalam bandar dia, dalam tempat dia, tapi seseorang yang solat pada waktu yang berada dalam keadaan musafir, walaupun dekat, walaupun sekadar 10 km, dan yang kedua solat itu adalah solat bukan solat fardu, solat nafil, maka pada waktu itu dia boleh untuk solat di atas kenderaannya, menghadap ke arah mana pun walaupun bukan kiblat, asalkan bukan solat fardu. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca begitu banyak. Kita akan sambung riwayat 1621 pada jam 11.30 nanti, insya-Allah. Kita akan baca lagi setengah jam, 11.30 sampailah jam 12, insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.